Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam pelajaran matematik tahun 3. Hari ini cikgu akan ajar topik kenal pecahan perseratus dan perpuluhan. Kamu boleh merujuk buku teks muka surat 96 untuk lebih mendalami mengenai tajuk ini. Okey. Sekarang, mari kita lihat gambar ini. Gambar ini terdapat di dalam buku teks pada muka surat 96 yang cikgu sebutkan tadi. Pada gambar ini, kita boleh lihat terdapat 100 keping jubin yang berwarna-warni. Daripada 100 keping jubin ini, terdapat 16 keping jubin berwarna biru. Jadi cikgu ingin tunjukkan bagaimana kita menulis pecahan perseratus daripada 16 keping jubin berwarna biru daripada 100 keping keseluruhan jubin yang ada. Maka kita akan dapat 16 per 100. Maknanya 16 daripada 100. 16 per 100. Dan ditulis sebegini dalam angka, iaitu 16 sebagai penyebut dan 100 sebagai, maafkan cikgu, 16 sebagai pengangka dan 100 sebagai penyebut. Daripada pecahan 16 per 100 ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita memperoleh perpuluhan. Dari 16 per 100, 16 per 100 apabila ditukarkan menjadi perpuluhan, ia akan menjadi 0.16. Okey, sebut bersama-sama cikgu. 0.16. Okey, dan ditulis sebegini dalam perkataan. 0.16. Bila perpuluhan, kita tak boleh sebut selepas titik tu, kita tak boleh sebut dia sebagai 16 sebab nilainya bukan 16. Kita sebut satu tempat demi satu tempat. Dan kita sebut 0.16. Sekarang mari kita lihat jubin berwarna pink. Ada berapa jubin berwarna pink? Terdapat 4 jubin berwarna pink. Jadi bagaimanakah kita menulis pecahan per 100 untuk jubin berwarna pink? Ya, maka kita tulis 4 per 100. 4 daripada 100 jubin yang ada. Jadi kita tulis dalam bentuk angka 4 per 100. Di mana 4 ialah pengangka dan 100 ialah penyebut. Bagaimana kita menulis 4 per 100 dalam perpuluhan? Ya, ia akan menjadi 0.04. Perhatikan betul-betul ya bagaimana kita menulisnya. 0.04. Kita tidak boleh menyebut kosong sebab kosong ialah kata adjektif. Kosong bukanlah nombor. Jadi kita perlu sebut 0.04. Sekarang mari kita lihat pula jubin berwarna hijau. Bagaimana menulis pecahan jubin berwarna hijau? Ya, terdapat 32 jubin berwarna hijau. Jadi kita tulis pecahan per 100-nya ialah 32 per 100. Dan begini dalam bentuk angka. 32 pengangka dan 100 adalah penyebut.
Bagaimana pula kita tulis dalam perpuluhan? Cuba anak-anak teka. Ya, betul. Sifar perpuluhan 32. Sifar perpuluhan 32. Ya, mari kita lihat contoh seterusnya. Okey, di sini ada nombor perpuluhan. Sekarang cikgu akan terangkan nombor perpuluhan ini satu demi satu. Titik di tengah-tengah itu disebut sebagai titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan. Sebab tu bila kita sebut, cikgu sebut sifar perpuluhan 16. Sebab titik tu ialah titik perpuluhan. Nombor 1, angka 1 itu mewakili tempat per 10. Okey, nama tempatnya per 10. Okey, dan 6 ialah per 100. Itu nama tempatnya ya. Tempat, nilai tempatnya. Untuk 1 ialah per 10, manakala 6 tempatnya ialah per 100. Sekarang mari kita lihat kotak per 100 ini. Ada berapa kotak yang diwarnakan merah? Ya, ada 20. Jadi, bagaimana anak-anak menulis pecahan per 100? Ya, 20 per 100. Bagaimana kita menukarkannya ke dalam bentuk perpuluhan? Mari cikgu tunjukkan. Ia akan jadi sifar perpuluhan 2 sifar. Bagaimana kita memperoleh perpuluhan ini? Okey, cuba perhatikan penyebut bagi pecahan 20 per 100. Penyebutnya ialah 100 dan dia mempunyai 2 sifar. Jadi bila penyebutnya mempunyai 2 sifar, selepas titik perpuluhan, kita kena letak 2 tempat. Sebab tu dia jadi 2 sifar. Okey? Kalau nak tulis sifar perpuluhan 2 pun boleh. Sebab di belakang tu sifar. Tapi kalau nak tulis, supaya lebih faham, tulis sifar perpuluhan 2 sifar. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Okey, ada berapa petak yang berwarna? Terdapat 5 petak daripada 100 petak. Jadi, apakah pecahannya? 5 per 100. Sekarang kita ingin tuliskan dalam bentuk perpuluhan. Ia akan jadi sifar perpuluhan sifar 5. Kenapa dia tak jadi sifar perpuluhan 5? Sebab ada 2 sifar di bawah penyebut tu ya. Yang 100 tu ada 2 sifar. Jadi selepas titik perpuluhan juga kena ada 2 tempat. Jadi kalau kita letak sifar perpuluhan 5, dia akan jadi 1 saja. Kalau kita letak sifar perpuluhan 5 sifar, dia akan jadi seolah-olah 50 per 100. Jadi untuk menunjukkan 5 per 100, kita kena letak, selepas titik perpuluhan tu, kita letak sifar. Jadi sebab tu dia jadi sifar perpuluhan sifar 5. Jangan tersilap ya, anak-anak mesti berhati-hati antara 50 dengan 5. Okey? Sekarang, mari kita buat latihan ini. Tukarkan pecahan per 100 kepada perpuluhan. 42 per 100. Bolehkah anak-anak memberikan jawapan kepada cikgu? Apakah perpuluhannya? Ya, bagus. Sifar perpuluhan 42. Sekarang mari kita cuba satu lagi soalan. 8
per 100. Bolehkah anak-anak memberikan jawapan dalam bentuk perpuluhan? Cikgu ada 2 jawapan di sini. Yang pertama, 0.8. Yang kedua, 0.08. Yang manakah anak-anak rasa jawapan yang betul? Ya, bagus. 0.08. Okey, cikgu harap anak-anak faham dengan penerangan cikgu dan dapat buat latihan yang cikgu berikan nanti. Untuk itu, cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Bye.